Datuk Yang di-Pertua, saya semalam berhenti separuh jalan dekat dengan sektor pertanian. Jadi kita ni sektor pertanian kita banyak di negeri Terengganu. Jadi ringkasnya, kita sudah sampai kepada masa di mana kita kena fokus kepada satu katakanlah hasil tanaman yang boleh dilabelkan bahawasanya kalau ada hasil tanaman tu, ini memang daripada Terengganu. Contoh kita kata, kalau Perlis, dia dah ada harum manis. Kalau Pahang, dia dah ada musangking. Tapi kita Terengganu ni tak ada lagi. Kalau kita kata bahawasanya kalau benda ni tengok di Kuala Lumpur ke, ni mesti Terengganu. Kepada saya, yang paling bagus di Terengganu setakat hari ni lah, MMT ya. Melon manis Terengganu ataupun Terengganu sweet melon. Itu adalah di antara produk yang boleh pergi ke peringkat antarabangsa kalau kita tanam betul-betul. Satu lagi, dalam titah tuanku disebut juga untuk membantu B40. Pengalaman saya dengan petani-petani di tempat saya adalah B40 ni, kalau kita bagi one off punya bantuan, bila dia nana, dia dapat hasil, dia nak masuk kepada cycle kedua tu, dia tak ada modal. Sebab dia dapat untung, tapi untung tu hanya memadai untuk dia ada gaji sikit dan menyara keluarga. Itu adalah isu-isu yang selalu kita tengok kalau kita bagi bantuan direct kepada B40. Jadi saya mencadangkan, sebab TADC sekarang ini sudah diaktifkan semula, mungkin kalau ada sektor pertanian yang berpotensi, kenapa tidak kita lebihkan pelaburan kepada TADC dan biarlah B40 itu menjadi pekerja kepada TADC untuk menyara hidup mereka dan keluar daripada garis kemiskinan, insya-Allah. Dan saya juga mohon kerajaan mengkaji semula tanaman roselle di Setiu. Dulu roselle ada di Setiu ni, tapi roselle itu berhenti bukan sebab roselle itu tak bagus untuk ditanam, tetapi roselle itu berhenti kerana sektor hiliran yang berhenti proses roselle. Roselle ni boleh celah Datuk Kongsi. Boleh kalau di bidang luar. Okey, yang Mak Datuk di-Pertua ada disebut oleh Permaisuri tadi berkait dengan tanaman harum manis. Sebenarnya didapati bahawa pokok pelan ni, pokok pauh ni, pokok pauh kita telah berusia sampai 20-30 tahun lah. Tetapi bila harum manis ni diambil nama oleh Perlis, jadi kita rasa hak dia. Tapi apakah tak boleh buat? Yang mana kita tanah pesisir patah ni banyak tanah patah, yang mana tanah patah juga haba dia panas sesuai untuk tanaman mempelang. Kita ubahlah tak say nama harum manis, ubah nama lain kerana kita nak supaya tanah pantai di sepanjang pengairan Terengganu ni dapat diusahakan dengan tanaman pauh mempelang ni. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Mamat setujulah dimasukkan dalam ucapan berhormat. Sangat setuju sebab dia sebut kawasan patah. Jadi ada relevan dengan kawasan saya, Permaisuri. Ya? Masih berhormat dah banyak dah, 6 minit lagi. Ya, itu betul. Berbalik kepada roselle tadi. Saya menekankan kepada roselle sebab apa? Sebab kawasan yang mana tanah luar-luar di kawasan Kampung Sarjana dan juga Ru 10, tanahnya berpasir dan tak berapa sesuai untuk tanaman lain. Jadi pada suatu ketika dahulu amat sesuai untuk ditanam pokok roselle. Jadi kajian boleh dibuat semula sama ada kita boleh menghidupkan semula penanaman pokok roselle beserta dengan perusahaan di sebelah hiliran yang produktif dan menguntungkan. Dan saya juga memohon supaya fokus diberi kepada sektor aquacultur di daerah Setiu. Sektor ini memberikan keuntungan kepada lebih daripada 60 orang penternak, terutamanya di Kuala Setiu. Jadi bukan sahaja kosnya, bukan sahaja benih dan juga makanan, tetapi kos yang tidak boleh ditanggung oleh penternak adalah kos maintenance kawasan peternakan ikan yang memerlukan maintenance berkala setiap tahun. Jadi saya mohon kepada
pihak kerajaan dalam masa menyediakan bajet untuk tahun hadapan, jadi kita kena masukkan kos maintenance berkala, iaitu gabungan di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat untuk memastikan kesinambungan peternakan aquaculture di Setiu ini. Saya yakin dan percaya kalau kita boleh buat maintenance yang betul di Laguna ataupun di Lagun Setiu, kita boleh lipat gandakan hasil sehingga 4 kali ganda. Kerana pada masa ini kita hanya boleh menternak ikan siakap suku saja ataupun 25% saja daripada jumlah kawasan kerana kecetekan kawasan menternak siakap di kawasan Ulu Setiu, di kawasan Kuala Setiu. Itu yang dipertua. Akhir sekali perkara yang disebut, perkara yang dititahkan oleh tuanku adalah mengenai khazanah alam negeri Terengganu, iaitu muara sungai dan juga pesisiran pantai. Kita menghadapi masalah kerana kecetekan muara dan banyak lagi muara yang memerlukan kos yang banyak untuk dibaik pulih supaya laluan nelayan dan laluan sektor pelancongan dapat berjalan dengan baik. Datuk Yang Dipertua, kita tidak boleh lagi melakukan perkara ini secara ad hoc kerana kosnya terlalu besar. Satu projek baik pulih muara menanam belanja sebanyak 150 hingga 250 juta. Apa lagi hakisan pantai. Jadi kita ada universiti-universiti di sekitar kita dan kita ada jabatan yang mempunyai ahli teknikal yang cukup mengenai pesisiran pantai dan juga muara. Jadi kita kena ada pemantauan supaya kita boleh buat sikit-sikit pemulihan ni. Tidaklah menunggu kosnya 250 juta baru kita nak buat. Sebab 250 juta ni suku bilion. Bila dengan suku bilion kosnya besar, jadi kita pun jadi negatif, tak boleh buat. Kalau kita buat sikit-sikit dan ada pemantauan, insya-Allah kita boleh baik pulih muara daripada masa ke semasa dan ianya tidak memberi gangguan kepada nelayan dan juga bot-bot pelancong yang menggunakan laluan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana semalam saya dimaklumkan secara tidak resmi oleh YBSCO projek pemulihan muara Kuala Setiu iaitu di kawasan Kampung Mangkuk dan Fikri sekarang ini berada dalam proses kajian iaitu fasa pra pembinaan dan insya-Allah akan ditenderkan tidak lama lagi untuk menjalankan pembinaan kerana telah diumumkan oleh Dewan Yang Mulia ini telah diluluskan bajet sejumlah RM150 juta untuk projek tersebut. Akhirnya ada satu perkara yang diluahkan oleh nelayan dan juga pelancong yang menggunakan laluan di muara Kuala Setiu. Dia kata kalau nak tunggu 150 juta ni lama. Dia kata dia minta supaya satu projek yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri iaitu projek gali pasir dan muat pasir dan alih ke tempat lain, sama ada dijual ke tempat lain, yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri 2 tahun yang lalu masih lagi tidak dapat diteruskan, iaitu projek gali pasir di muara Kuala Setiu. Jadi kita harap projek ini dapat diteruskan dengan segera kerana halangan untuk meneruskan projek ini adalah halangan teknikal di antara kontraktor dan juga jabatan yang mengurus selia projek di muara Kuala Setiu ini. Jadi kita harap pihak yang terlibat boleh fleksibel sedikit berbincang supaya ianya dapat dijalankan segera. Ini akan membantu nelayan yang keluar masuk melalui terusan tersebut dan juga usahawan muda yang menjalankan yang terlibat dalam sektor pelancongan iaitu membawa pelancong kita kata balik lagi lah ke Pulau Gedang dan balik semula yang berpengkalan di Kampung Penarik. Setiu mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.